Nama penuh beliau merupakan Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Tarikh dan tempat lahir beliau 732 di Tunisia. Keturunan Arab Yaman yang telah berhijrah ke Andalus. Bapaknya pula seorang sahajawan. Tunisia dilanda wabak tua. Ibnu Khaldun telah berpindah ke beberapa tempat, antaranya di Algeria, Fris, Garanda, Bugi dan Mesir. Tarikh meninggal dunia beliau pada 808 Hijrah pada umur 87 tahun di Kahara, Mesir. Seterusnya, kepribadian beliau. Yang pertama, tekun mencari ilmu. Tekun mencari ilmu sejak kecil, kesibukan menjalankan tugas pentadbiran tidak menghalang beliau menuntut ilmu. Kebijaksanaan membagi masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu. Yang kedua pula, berjiwa pemimpin. Pernah menjadi pegawai tertinggi istana dan juga ketua hakim negara. Diberi jawatan kerana kecekapan beliau dalam pentadbiran dan keupayaan mengupakan idea untuk kemajuan negara. Yang ketiga, kreatif. Pemikiran beliau dalam karya Muqaddimah Ibnu Khaldun lahir daripada pengalaman dan kreatif beliau. Karya beliau menjadi bahan kajian oleh sarjana timur dan barat sehingga hari ini. Pendidikan Ibnu Khaldun. Dalam bab pendidikan Ibnu Khaldun, kita akan lebih memfokuskan tentang latar belakang pendidikan Ibnu Khaldun, faktor Ibnu Khaldun diiktiraf sebagai ahli falsafah dan sumbangan beliau dalam bidang falsafah. Latar belakang pendidikan. Pendidikan awal Ibnu Khaldun adalah bermula dengan belajar membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti tafsir Al-Quran, dan beliau berguru dengan Muhammad bin Sa'ad bin Burrah. Beliau juga mempelajari bahasa Arab daripada bapa beliau sendiri dan beberapa ulama lain seperti Syekh Ahmad Ibn Al-Qassar. Beliau juga turut mempelajari ilmu syair. Kemudian, beliau juga mempelajari ilmu hadis dan ilmu hukum Islam, yang mana guru bagi ilmu hadis ialah Syekh Syamsuddin bin Muhammad Jabir bin Sultan Al-Wadiyashi, manakala guru bagi ilmu hukum Islam ialah Syekh Muhammad bin Abdul Salam Al-Hawari dan Syekh Muhammad Al-Qasir. Selain itu, Ibnu Khaldun turut mendalami ilmu rasional atau falsafah, contohnya ilmu logik, matematik, ilmu astronomi, perubatan, metafizik, ilmu bahasa, biografi, sejarah dan seni penulisan akademik. Akhir sekali, disebabkan Ibnu Khaldun juga sangat berminat dengan hubungan dalam negeri, beliau telah mengikuti suatu latihan seni penulisan surat menyurat rasmi istana dan meneruskan hal-hal pentadbiran secara praktikal. Faktor Ibnu Khaldun diiktiraf sebagai ahli falsafah. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Ibnu Khaldun ini diiktiraf sebagai ahli falsafah. Antaranya ialah beliau mempunyai satu corak pemikiran yang bijaksana dalam pelbagai ilmu. Beliau juga mempunyai kecerdasan intelektual yang luar biasa melalui pembacaan dan pembelajaran daripada pelbagai bahan bacaan ilmiah. Selain itu, beliau juga mempunyai keupayaan dalam membuat kajian dan pemerhatian serta mengaitkan sebab musababnya melalui pengembaraan dan hubungan sosial dengan pelbagai jenis latar belakang manusia. Beliau juga telah melalui sebuah pengalaman yang luas dalam kehidupan politiknya yang penuh dengan pelbagai kejutan dan revolusi. Akhir sekali, beliau ialah seorang yang sering mengembara antara Barat dan Timur dan antara Eropah dan Asia dan Afrika Utara. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam bidang falsafah. Ketika Ibnu Khaldun masih menuntut ilmu, sebenarnya beliau telah bergiat aktif dalam bidang penulisan. Beliau pernah menulis buku tentang Afrika Utara pada tahun 1401 untuk Panglima Timur. Ibnu Al-Khatib mengatakan Ibnu Khaldun pernah menulis satu huraian panjang dari kitab Burdah karangan Al-Bushiri, iaitu kitab madah tentang Rasulullah dalam bentuk syair-syair, dan beliau juga pernah menulis satu buku tentang dasar-dasar ilmu matematik. Selain itu, beliau juga pernah membuat beberapa ringkasan dari buku karangan Ibn Rushdi. Seterusnya, beliau juga pernah menulis satu buku tentang ilmu mantik untuk Sri Sultan dan membuat satu ringkasan kitab Muhasal karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Karya besar Ibn Khaldun ialah Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada' wal Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min dhawi as-Sultan Al-Akbar. Ditulis pada tahun 799 Hijrah, bermula dengan kitab Muqaddimah sebagai pendahuluan dan diakhiri dengan bab At-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan. Ditulis selama 5 bulan. Ia dianggap sebagai karya besar dalam bidang sejarah. Orientalis Inggeris iaitu Arnold Toynbee mengiktirafnya sebagai karya falsafah tentang sejarah yang agung yang pernah dihasilkan dalam mana-mana zaman dan di mana-mana tempat. Dalam kitab Muqaddimah ini, untuk konteks sosial, Ibn Khaldun telah menekankan konteks pendidikan iaitu kaedah pendidikan. Sebenarnya, terdapat 5 kaedah pendidikan yang harus diperkenalkan. Yang pertama, talqin iaitu pandang dengar. Yang kedua, tadrij iaitu pengajaran berperingkat. Yang ketiga, tajribah iaitu percubaan. Yang keempat, al-ikrar iaitu pengulangan. Yang kelima, rihlah yang bermaksud pengembaraan. Dalam konteks persejarahan pula, Ibn Khaldun telah memperkenalkan perkembangan roh. Apa yang telah dirungkaikan di sini ialah peradaban manusia mempunyai roh, begitu juga mempunyai akal dan tubuh badan. Setiap anggota yang ada pada tubuh badan manusia mempunyai tugas masing-masing. Jika hal ini berfungsi antara satu sama lain, maka terjadinya perkembangan roh dan berlakulah peradaban manusia. Ibn Khaldun telah memperkenalkan konsep ashabiyah dalam konteks politik. Konsep ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu positif yang bermaksud persaudaraan, negatif iaitu fanatism atau mengamalkan sikap kepuakan, dan yang ketiga blood ties iaitu juga merupakan persaudaraan yang kukuh. Berikut merupakan aspek yang ditekankan oleh Ibn Khaldun dalam bidang ekonomi. Antaranya ialah nilai mata wang, pembahagian tenaga kerja, kebajikan dan keperluan pekerja, sistem harga dan permintaan serta penawaran wang. Dalam konteks pembahagian tenaga kerja, antara rasional beliau telah melaksanakan hal ini ialah untuk mengelakkan lambakan tenaga kerja dan ketidakadilan antara majikan itu sendiri. Falsafah pemikiran Ibn Khaldun yang akan dibincangkan adalah berfokus kepada falsafah beliau tentang pendidikan, sejarah dan tamadun manusia, politik dan ekonomi. Falsafah pendidikan. Ibn Khaldun mengatakan bahawa fitrah manusia adalah sama seperti binatang sebagai contoh makan, minum, tidur, bergerak sana sini dan berpasangan. Namun yang membezakan antara keduanya adalah apabila manusia melalui suatu proses untuk mendidik roh, iaitu suatu proses abadi untuk mencapai kesempurnaan adab selari dengan tuntutan wahyu Al-Quran. Proses pendidikan ini berterusan sehingga dapat membentuk peribadi khalifah dalam diri manusia demi mencapai matlamat hidup iaitu keredaan Allah. Falsafah pendidikan Ibn Khaldun ini bertentangan dengan ideologi pendidikan barat yang memisahkan unsur kerohanian dan bersifat logik semata-mata, atau dengan nama lain ia disebut sebagai sekularisme. Falsafah sejarah dan tamadun manusia. Ibn Khaldun membahagikan sejarah kepada 2 bentuk, iaitu sejarah luaran dan sejarah dalaman. Sejarah luaran lebih bersifat deskriptif yang mana syarat dengan fakta dan maklumat yang berat sebelah kepada mana-mana parti politik pada ketika itu. Manakala, sejarah dalaman pula adalah dengan melibatkan usaha-usaha untuk mendapatkan kebenaran dan menerangkan tentang siapa dan mengapa di sebalik setiap peristiwa itu berlaku. Penulisannya adalah sama seperti penulisan diary. Hal ini bermaksud Ibn Khaldun amat mementingkan kebenaran dan ketelusan dalam menyampaikan maklumat sejarah. Pemikiran Ibn Khaldun dalam bidang politik. Pertama, asabiyah. Semangat perkauman ini perlu dipupuk dalam menjamin negara yang kuat dan kukuh. Seorang ketua negara haruslah mengendalikan negara dengan baik untuk melindungi penduduk daripada ancaman musuh. Kedua,
masyarakat dan negara. Beliau telah membezakan antara hidup rakyat dengan negara. Negara ialah identiti sesebuah kerajaan. Ketiga, negara dan perkembangan. Menurut Ibnu Khaldun, negara adalah makhluk yang hidup seperti makhluk lain. Terdapat 3 generasi umur negara menurut Ibnu Khaldun. Generasi pertama ialah keadaan primitif yang mana negara tersebut kuat dan jauh daripada kemewahan hidup. Kedua, memperolehi kejayaan, iaitu berjaya berubah dari kehidupan primitif kepada kemewahan. Ketiga, mengalami kejatuhan, iaitu mengalami masalah yang mana kehilangan keberanian dan kehormatan. Terdapat 5 tahap perkembangan negara. Pertama, tahap pendirian negara. Semua halangan dan rintangan haruslah dihadapi oleh pemerintah agar mencapai tujuan kerajaan mereka. Kedua, tahap pemusatan kuasa. Apabila sesebuah negara itu sudah kukuh, maka ia akan memperluaskan lagi kuasa pemerintahannya. Ketiga, tahap kekosongan dan kesantaian, yang mana tahap kerajaan sudah kukuh iaitu mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Keempat, tahap ketundukan. Sesebuah negara yang mempunyai kemajuan dalam keadaan yang statik dan sedang menantikan permulaan untuk kejatuhannya. Dan yang terakhir ialah tahap penyebaran kekayaan dan kealpaan, yang mana sesebuah kerajaan telah memasuki tahap kejatuhan kerana terdapat kelemahan dari segi pemerintahannya. Kesimpulan argumen. Dari segi politik, Ibnu Khaldun telah mengetengahkan asabiah dalam politik untuk pembentukan sesebuah negara. Namun begitu, terdapat pendapat lain yang mengatakan kebebasan dan kesaksamaan dalam sesebuah negara juga merupakan hak semula jadi atau keadaan asal manusia dan wujud sebelum penubuhan sesebuah kerajaan. Dari segi ekonomi pula, Ibnu Khaldun mementingkan konsep keadilan. Namun begitu, terdapat pendapat yang mengatakan bahawa penghapusan amalan riba juga merupakan salah satu pemikiran ekonomi yang sangat penting. Seterusnya, kesan penulisan kitab Mukadimah dan Falsafah Ibnu Khaldun. Antara kesan daripada penulisan kitab Mukadimah ini ialah beliau berjaya menganalisis aspek ekonomi, kemasyarakatan, politik dan pendidikan serta banyak lagi bidang yang dijadikan sebagai warisan ilmu. Kitab ini juga adalah bukti yang menjadikan beliau sebagai pelopor kepada pemikiran moden. Kebanyakan daripada model falsafah moden hari ini adalah berdasarkan ilmu falsafah daripada Ibnu Khaldun. Setelah itu, Ibnu Khaldun melalui kitab ini turut menganalisis sesuatu tamadun daripada permulaan sehingga ke pengakhirannya dan disertakan juga punca kejatuhan tamadun tersebut. Kitab ini telah dijadikan sebagai bahan kajian dan rujukan kepada para ilmuwan dunia. Di samping, ia menjadi bahan ilmiah yang terkenal dalam kalangan ahli akademik. Idea pemikiran Ibnu Khaldun di dalam penulisan kitab ini turut menjadi wacana kepada bidang akademik. Kesan daripada ini juga telah mewujudkan Ibnu Khaldun Chair of Islamic Studies di Amerika Syarikat, iaitu sebuah anugerah ilmiah yang berprestij. Selain itu, ia juga mendorong kepada pembangunan sebuah universiti yang diberi nama Universiti Ibnu Khaldun di Jakarta, yang membuktikan bahawa pengaruh yang dibawa oleh Ibnu Khaldun ini cukup besar di seluruh dunia. Ibnu Khaldun mencetuskan suatu titik era baru dalam bidang ilmu. Kebolehannya juga diperakui oleh masyarakat seluruh dunia dan tidak kurang juga dengan kritikan dan komen oleh para ilmuwan lain. Tidak sedikit pun memuji dan mengagumi karyanya maupun pemikir Islam sendiri. Oleh itu, ramai juga yang turut mengakui kebijaksanaan ilmu Ibnu Khaldun dalam mengutarakan idea barunya yang berupa teori sejarah dan peradaban umat Islam, dan ilmu Khaldun juga turut termasuk dalam kalangan orang yang memberi sumbangan dalam mempropagandakan teori di dunia Arab kontemporari.
Kesimpulannya, kitab Muqaddimah ini telah menjadi bukti kehebatan Ibnu Khaldun sebagai seorang tokoh falsafah yang mengembangkan falsafah tidak berasaskan keagamaan paling awal di dunia. Di dalam kitabnya ini telah dihuraikan pelbagai ilmu mengenai struktur pembinaan asas peradaban dunia. Sebagai bukti, perbincangan yang dilakukan meliputi segala aspek yang berlaku di dunia kini. Maka, tidak hairanlah sehingga hari ini, kitab ini masih digunakan sebagai rujukan bukan sahaja dari sudut peradaban dunia, bahkan dari sudut ekonomi, politik dan sosial.